Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesyukuran dirafakkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya maka dapatlah kita sama-sama berada pada pagi ini untuk berada dalam halaqah ilmu ataupun yang disebutkan sebagai satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang dan ruang untuk saya melontarkan bilah-bilah bicara. Jadi insya-Allah hari ini sahabat-sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menyampaikan tazkirah ringkas yang saya pilih tajuknya iaitu menelusuri peristiwa Isra' Mi'raj menurut kacamata Al-Quran. Jadi sebelum ni mungkin kita dah dengar, kita dah kaji. Kalau macam usia saya dah 48 tahun, saban tahun diingatkan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Tapi hari ini saya ingin bawakan daripada Al-Quran sendiri yang menceritakan Isra' ini. Jadi diterakan, dirakamkan dalam surah Al-Isra' ayat 1 hingga 3. Maka saya insya-Allah kita akan kupas sedikit berkaitan dengan di sebalik Isra' ataupun Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kacamata Islam dan menurut Al-Quran itu sendiri. Okey. Sahabat-sahabat yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana usia kita ni ada yang lagi muda daripada saya, ada yang senior saya, dan tentunya semua dah hafal ayat 1 surah Isra' ni kan. Jadi siapa yang belum hafal bolehlah buka surah Isra' ni kan. InsyaAllah saya akan bagikanlah saya punya PowerPoint ni dalam Telegram app. Jadi Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita nak sebutkan surah Al-Isra' ni semua memang dah hafal insya-Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Jadi Subhanalladzi maksudnya maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Jalla yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala bersaksi dalam surah Al-Isra' dengan saksi tasbih. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat tasbih ini senang disebut tapi berat timbangan kan. Senang disebut oleh mulut tapi berat timbangannya. Mengapa jadi begitu para sahabat? Sebab kalimat subhanallah, kalimat tasbih ini ialah kalimah mensucikan Allah.
bila disebut kalimah mensucikan Allah ini ataupun kalimah tasbih ini, ada cerita yang tidak boleh ditanggapi oleh panca indera kecuali dengan perkhabaran Rasulullah SAW sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam surah Al-Isra ini ayat 1. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersaksi kat sini, Subhanallazi asra bi'abdihi, Allah telah menjalankan hamba-Nya. Asra tu membawa maksud memperjalankan pada malam hari. Asra lailan, sebahagian malam. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bukan memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam, tapi Allah memperjalankan sebahagian malam sahaja. Dan perkara ini sebenarnya bila Rasulullah ceritakan, maka sukar untuk akal manusia menerimanya kecuali dengan keimanan yang kuat padanya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersaksi, innahu huwas samiul basir, maka sesungguhnya Allah jugalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksudnya Allah itu maha mendengar. Maha mendengarnya Allah itu tak sama, mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya manusia. Mendengarnya manusia memerlukan alat pendengaran, tetapi maha mendengarnya Allah dan maha mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Taala apapun sahaja yang tidak dijangkaui oleh akal manusia, maka maha mendengar Allah. Maha benarlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada hamba-Nya. Maha benarlah, maha mengetahuinya. Begitu juga dengan kupasan Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memperjalankan sebahagian malam. Maksudnya ialah perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mewakili pada kalau kita sebut bulan ini bulan Rejab kan. Sebenarnya bulan Rejab ini terkenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Sebenarnya dalam Rejab ini para ulama telah menghuraikan Ra itu Rasul, Ra, Jim itu Jibril, Ba itu Burak, Ra, Jim, Ba. Jadi dalam bulan Rajab itu ada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Daripada kecil lagi kan, daripada usia kita kecil sehinggalah kita menjangkau dewasa. Macam saya ni menjangkau usia tua, sering kali saban tahun diceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan ada peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa dan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Jadi saya tak nak sebutkanlah begitu, kalau saya tak nak uraikan panjang lebar itu, cuma kita nak sebutkan di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah bersaksi dalam surah Al-Isra ini. Hakikatnya Rasulullah itu diperjalankan di sebahagian malam dan Rasulullah itu diperjalanan sebahagian malam itu adalah merupakan mukjizat yang paling agung Rasulullah SAW dapat berbanding dengan para rasul yang lain kan. Rasulullah banyak mukjizat yang lain, mukjizat hissi, mukjizat maknawi, dan hari ini apa maksud mukjizat semua dah tahu dah kan? Kita semua dah tahu, tapi saya cuma nak ulang semula
Mukjizat adalah merupakan perkara luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada para nabi dan rasul. Dan mukjizat yang paling besar ini yang memang tak boleh nak ditanggapi oleh panca indera, dan kita wajib mengimani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, uh, yang mana Allah telah sebutkan uh, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ni uh, ada keberkatan di sekelilingnya. Innahu huwas samiul basir, dan sesungguhnya Allah itu maha sami mendengar, basir maha mengetahui. Okay, dalam ahli mufassir menyatakan bahawa jangka masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil di sebahagian malam itu amat pantas, amat pendek, dan andai katalah kalaulah Nabi langgar daun dalam perjalanan itu, baginda pulang balik ke Mekah sebelum sempat daun itu berhenti bergerak. Maksudnya macam itulah, nak ceritanya sangat pantas perkara itu berlaku. Subhanallah. Maka bila kita sebut subhanallah, maka ada peristiwa yang tidak boleh ditanggapi oleh panca indera kita. Contohlah macam kita melihat sesuatu yang cantik, kita digalakkan mengucapkan subhanallah. Kenapa? Hanya Allah sahaja yang maha menciptakan kecantikan itu. Kan? Contoh kalau kita melihat gunung ganang, melihat bukit bukau, melihat keindahan fauna, flora, kan? Kita digalakkan untuk mengucapkan tasbih subhanallah. Okay. Begitu juga dengan ayat yang okay. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah Subhanahu Wa Taala berkatkan sekitarnya. Maka apa maksud barakah? Barakah ni maksudnya kebaikan-kebaikan yang banyak. Contoh, kita kan bila nak dapatkan keberkatan dalam rumah tangga kan, antaranya ulama-ulama banyak menggariskan, antaranya disebutkan membaca Al-Quran bersama-sama dengan anak-anak isteri walaupun satu helai, satu muka, kemudian baca hadis bersama-sama, kemudian solat berjemaah bersama-sama, kemudian sentiasa memberikan sedekah. Jadi untuk apa sebenarnya itu? Untuk mendapat kebaikan yang banyak, kan? Dan begitu juga dengan kalau kita sentiasa bersama dengan orang-orang yang alim, kan, orang yang ilmu. So kita kenapa kena dengan mereka? Sebab kita nakkan keberkatan tu. Okay. Jadi kenapa Allah Subhanahu Taala memberkati Masjidil Haram? Sebab Masjidil Haram ni tempat itu memang ada sungai dan juga buah-buahan yang subur. Jadi untuk tengok barakahnya tu, ada buah-buahan, ada sungai. Jadi untuk menunjukkan kebaikan yang banyak lah kat situ, kan. Okey. Akan tetapi selain itu, tempat tersebut telah diberikan dengan tempat tersebut juga ramainya para nabi. Ramainya lahirnya nabi di situ, ramainya para nabi menunaikan solat di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, kan. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kan. Dan sinonimnya Nabi Ibrahim ni dengan Nabi Muhammad sangat sinonim sangat, sebab Nabi Muhammad adalah merupakan salah silah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu bila kita membaca tahiyat akhir, kita disunatkan untuk membaca selawat Ibrahimiyah. Macam mana selawatnya?
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sebab anak keturunan Nabi Ibrahim semua anak-anak yang soleh. Sebab Nabi Ibrahim ni keturunannya semua para Nabi. Keberkatan Nabi Ibrahim. Jadi apa yang Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim berdoa. So kita kena berdoa lah. Jadi keberkatan di sini maksudnya keberkatan yang kebaikan yang banyak. Itu juga dengan wa'ataina Musa kita bahawa ja'alnahu li Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan, Allah sebut Nabi Bani Israel yang paling utama iaitu Nabi Musa AS, dan baginda telah diberikan Taurat dan telah banyak kali disebut di tempat yang lain. Taurat itu sama dengan Al-Quran di segi akidah. Ajaran Tauhid yang ada dalam Al-Quran sama sahaja dalam Taurat kerana ajaran Tauhid tidak pernah berubah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mendatangkan Nabi Musa, telah memberikan Nabi Musa itu Al-Kitab. Kitab Nabi Musa ialah kitab Taurat lah. Dan kitab Taurat itu juga menceritakan berkaitan dengan Tauhid. Tauhid maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okay. Jadi oleh kerana Al-Quran itu telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak boleh mengamalkan ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Kita hanya wajib mengimani tapi tidak boleh mengamalkan. Ya. Itu kemudian Zuriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Dalam ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memang sangat diuji. Ini peristiwa ini ada hubung kait dengan Isra Mi'raj, begitu juga dengan ada hubung kait dengan Nabi Musa alaihissalam, begitu juga ada hubung kait dengan Nabi Nuh alaihissalam. Sebenarnya rentetan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah Allah telah Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesedihan, kan, yang dikenal sebagai Amul Huzn. Masa tu dia punya isterinya Khadijah telah wafat, dia punya bapa saudaranya telah wafat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam tahun duka cita, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hadiah yang sangat berharga, iaitu mukjizatnya Isra Lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan untuk kefarduan solat 50 waktu itu menjadi 5. Itu semua kita dah tahu lah, saya tak nak cerita kat situ. Jadi ayat ini Zuriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura, kita dah tahu macam mana Nabi Nuh alaihi salam telah berdakwah selama lebih kurang 950 tahun, tetapi hanya sedikit sahaja hamba-hamba umat-umatnya yang percaya, yang beriman. Tetapi Nabi Nuh AS adalah merupakan seorang abdan syakura, seorang hamba yang sangat bersyukur. Nabi Nuh adalah seorang yang banyak bersyukur. Bila begini kita harus tak ikut baginda juga dengan banyak mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya daripada omelan saya ringkas ini daripada ayat 1 hingga 3 surah Al-Isra, kita kena, kalau boleh lah kita upgrade kita punya ayat-ayat yang berada dalam hati kita. Hafallah subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sebenarnya ayat 1 hingga 3 ini Allah pesan kepada kita yang pertama supaya bertasbih.
Kalau ada perkara-perkara yang tidak boleh ditanggapi oleh akal fikiran kita, banyak-banyakkanlah bertasbih. Dan Rasulullah SAW punya menyebutkan uh, perkara yang senang, ringan disebut tetapi berat timbangannya ialah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Kan? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Banyakkan disebut. Yang pertama adalah kita bertasbih. Dan yang kedua, kita kena percaya dan yakin bahawa innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha lihat dan maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kita bila kita bersama dengan para sahabat, kita satu tim, kita satu anggota keluarga. Kita ni contoh akses, saya tak layak nak cakap macam ni, tapi kita ni satu family akses. Jadi kita ni kena ada toleransi, dan kita kena kaitkan kehidupan kita ini sesungguhnya ada lagi kehidupan yang kekal abadi nanti, dan kita kena melakukan amal kebajikan yang banyak, dan kita kena muhasabah adakah amal kebajikan yang kita buat kat dunia ni mencapai piawaian Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sia-sia. Dan kalau anda kata ada perkara yang tidak yang sia-sia, sepatutnya kita kena banyak-banyakkan istighfar, banyak-banyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu bahawa Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan seterusnya, keempat, pengajaran daripada hadis ini, daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, sebenarnya kita kena menjadi hamba yang bersyukur sebagaimana yang dipaparkan oleh Nabi Nuh AS. Walaupun dalam masa yang lama baginda berdakwah, tapi baginda tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada perkara di sebalik peristiwa Isra Mi'raj itu yang Allah sentuh, yang Allah bagi peringatan kepada kita untuk menjadi hamba yang lebih menelusuri peristiwa itu, kemudian kaitkan dengan diri, dan kemudian tadabbur ayat Al-Quran yang disebutkan ayat 1 hingga 3 surah Al-Isra. Jadi itu saja yang saya mampu nak kupas. Jadi maafkanlah saya, doakanlah saya. Apa yang baik semuanya datang daripada Allah, dan yang buruk itu datang dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.